Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, kisah-kisah fiqh, hadis-hadis tentang kisah fiqh yang dipilih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan perbincangan kita dalam siri yang ke-26, iaitulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita pada hari raya. Hari raya Nabi bagi nasihat khas kepada muslimat supaya banyak bersedekah dan menjaga kehormatan diri, perhubungan suami isteri kena baik, dan beberapa perkara yang berkaitan. Kisah kita pada kali ini diceritakan oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, kita akan jumpa nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, dia kata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Adha ataupun hari raya Fitrah. Yang penting hari raya dia naknya hari raya. Ilal musalla, ke tempat solat raya. Ingat ni para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia solat hari raya bukan di masjid, dia solat di padang. Sebab apa Nabi solat di padang? Sebab dia nak suruh sahabat-sahabat ni keluar semua, bawa isteri, anak-anak, kanak-kanak bawa belakang. Orang tua mari. Hatta al-huyyad, orang perempuan haid, hak tak boleh solat, mari juga ke tempat musalla ni. Jadi dia buat di padang. Di mana tempat dia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Madinah sekarang, kita duduk di pintu bab Assalam, tengok sebelah kanan kita tu dia ada masjid. Nama dia Masjid Musalla. Ada setengah dia tulis Masjid Al-Ghamamah. Masjid Musalla, peliklah tak? Masjid lagi musalla lagi. Naam. Sebab asal di situ Musalla Al-Eid, tempat Nabi solat raya. Habis dia nak buat tanda, dia pergi bina masjid kecil. Jadi masjid musalla, makna masjid di tempat Nabi solat apa? Solat hari raya. Jadi alhamdulillah. Jadi selesai daripada dia khutbah bagi nasihat laki-laki, famarra 'alan nisa, Nabi kita pergi ke tempat wanita. Kan dia susun laki-laki, kanak-kanak, wanita belakang. Orang haid belakang sekali. Jangan jadi tak masuk tempat solat, duduk tepi. Yang pentingnya Nabi nak suruh mereka dengar nasihat. Nasihat. Jadi setelah diberi nasihat secara umum kepada semua muslimin dan muslimat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat muslimat untuk nasihat khas. Jadi kita pun bolehlah kita buat kuliah muslimat khas untuk dia je. Tak usah masuk laki-laki, boleh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna. Nabi kata, hei perempuan-perempuan, wanita semua, banyaklah bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Allahu akbar. Nabi kata, aku telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kamu ni wanita ramai dalam neraka. Bila Nabi sebut lagu ni, para muslimat terkejut. Tanya selalu muslimat. Faqulna,
bima ya Rasulullah. Kenapa wanita ramai dalam neraka? Limada? Faqala sallallahu alaihi wasallam tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Sebab wanita ni banyak sangat melaknat. Tak kena hak dia juga, maki selalu, menyopoh selalu. Dia orang panggil mulut lembek muslimat ni. Dengar tu muslimat dia tu, wanita ni mulut lembek, mudah nak maki, mudah nak marah. Tak kena sikit, Allahu akbar. Dia nak kain warna merah, suami beli warna merah, warna hijau, nyom ngepek pas cerah. Ini dia panggil mulut lembek. Wa takfurna al-ashir, dan suka mengingkari nikmat yang diberi oleh keluarga. Keluarga di sini siapa? Suami dia, ayah dia. Ayah tak beli, tak kena apa, ngepek juga ayah. Subhanallah. Kemudian Nabi pun kata, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Aku tak tengok kumpulan manusia naqisati aqlin yang kurang akal dia. Makna kurang akal tu kita bahas panjang lepas ni. Bukan makna tak cerdik, bodoh lah. Ada makna tersendiri dalam maksud hadis ni. Ni ada orang salah guna hadis ni, dia balah angin. Dia kata mana orang kurang akal. Perempuan di sekolah semua jenis belakang. Nombor 1 perempuan, 2 perempuan, nombor 5 baru lelaki. Maksud dia ada lain. Jadi naqisatu aqlin di sini maknanya akal dia kurang, orang panggil pendek pemikiran, bukan tak cerdik. Itu mak. Azhaba li lubbir rajuli, yang menghilangkan kecerdikan laki-laki lebih daripada wanita. Sekali wanita ni mengamuk, orang laki-laki pun pening. Panik tahu apa dah. Qulna, tanya pula muslimat ni. Bagus buat dia ni. Pasal itulah kata di Aisyah, kita puji wanita Ansar, berani mereka ni. Tak faham, tanya selalu. Dia tidak kata duk sengih. Kata apa dia? Tahu? Lah. Pergi belajar, balik orang tanya belajar apa hari ni? Tak tahu. Tu bukan pergi mengaji lagi tu. Pergi berderak nama dia. Ya. Kita nak belajar ni kalau tak faham tanya. Kalau hak tak faham, hak faham dah jangan tanya. Ada setengah orang ni pasal jenis bahim nanya. Dia faham dah tapi nak tunjuk ke orang lain dia faham. Bahaya juga lagi tu. Kan? Qulna, mereka bertanya, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah? Apa dia maksud kurang akal kami dan lemah agama kami itu, kenapa? Ini baru Nabi jawab. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajuli? Bukankah penyaksian wanita dalam bab harta benda ni dikira setengah saksi laki-laki? Maknanya kalau kita nak jadi saksi wanita, kena bawa 2 orang. Laki-laki seorang. Itu syariat Allah SWT. Tak nak langgar dah. Itu maksudnya kurang akal dia kena mari 2 orang. Habis Nabi apa ni? Qulna bala. Betul lah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika min nuqsani aqliha. Itu menunjukkan lemahnya, kurangnya akal dia. Kemudian Nabi tanya lagi, alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita ni kalau waktu dia mari haid, dia tak solat, dia tak ada puasa? Qulna bala ya Rasulullah, benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadzalika min nuqsani diniha. Itulah maknanya lemahnya, kurangnya agama dia. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makna lemah agama, kurang akal, kita bahas panjang. Jangan salah guna hadis ini untuk nak hentam wanita ataupun puak-puak di'afin nufus, menggunakan hadis ini kononnya Islam ni diskriminasi wanita. Kita kata tak ada diskriminasi. Kamu tu tak faham. Mengaji tak, komen banyak. Ini satu penyakit. Baik. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan apa? Dalam kitab ni kata tahrimis saum 'ala al-haid wan nufasa. Hadis ini menunjukkan haram puasa, haramnya solat
dan puasa ke atas perempuan haid dan juga nifas. Jadi orang perempuan haid dengan nifas dia tak boleh solat. Kalau solat juga dosa. Bukan cakap tak jadi. Kan? Puasa tak boleh juga. Itu maknanya nak menunjukkan bahawa lemah kurang agama wanita tu dari sudut kuantiti bukan kualiti. Kita kena faham lah. 2 minggu tak sembahyang. Sama kau dengan orang 30 hari solat. Tak sama dari sudut tu. Tapi dari sudut warak dia, takwa dia sama. Boleh jadi lebih pada orang hak solat sepenuh ni. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara isu yang dibincangkan dalam cerita ini ada 10 perkara. Macam biasa kita akan masuk. Yang pertama sekali lagi kita nak perkenalkan kepada para jemaah siapa dia Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sa'labah bin Ubaid ibn al-Abjur bin Auf min al-Khazraj. Ada kata Abjur ni nama dia Khudrah. Waqila bal Khudrah hiya ummul Abjur. Wallahu alam, itu dia panggil. Yang pentingnya Abu Sa'id ni terkenal dengan nama, dengan gelaran dia Abu Sa'id Khudri. Nama dia Sa'ad bin Malik. Al-Imamul Mujahid. Ini dia punya title dia, Imam Mujahid, Mufti Al-Madinah. Bukan mufti kampung kita, mufti Madinah kan. Ustushhida abuhu Malik yaum Uhud. Ayah dia Malik mati syahid dalam peperangan Uhud. Saatnya pada waktu itu orang bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tak benarkan dia ikut serta dalam peperangan Uhud kerana masih muda, belum balik lagi. Ketika itu umur dia baru 13 tahun. Dalam peperangan Khandaq tahun yang kelima dia sudah balik, dan juga Bai'atul Ridwan tahun yang ke-6 sudah balik. Maka dia hadir sekali. Dia ni syuhidalahu, telah dibuktikan oleh para ulama bahawa tidak ada sahabat yang muda a'lam minhu, lebih alim daripada dia. Allahu Akbar. Ini di antara cerita dia lah kan. Mati Abu Sa'id pada tahun 74. Hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id secara berulang sebanyak 1170 hadis. Imam Bukhari dan Muslim sepakat ittifaq 43 hadis. Infarad al-Bukhari saja 16 hadis. Muslim saja 52 hadis. Kita kata radhiyallahu an Abi Sa'id. Isu yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, daripada masjid dia pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Siapa dia syak di sini? Abu Sa'id. Dia tak ingat. Sebab hari raya tahu. Tak ingat raya fitrah ke raya haji. Raya apa ni? Adha. Jadi kata ulama hadis, syak di sini tidak menjadi masalah sebab dua-dua tu raya tu sama je. Dia punya format solat dia kan. Raya solat 2 rakaat juga. Kemudian bawa khutbah. Maka di antara sunnah yang kita kena hidupkan iaitulah imam akan keluar bersama dengan para makmum pengikut dia untuk melakukan solat air raya itu di padang, di tanah lapang, laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak, yang tua dan yang muda, hatta al-huyat, perempuan haid dibawa bersama. Untuk menyaksikan peristiwa yang bersejarah itu, perhimpunan yang besar, nampak syiar Islam tu ramainya orang, kesatuan ummah, dan juga supaya mereka dapat dengar nasihat. Comel lah tu kan. Kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat di padang yang boleh dihadiri oleh ramai orang.
Kalau buat di masjid dia kecil je masjid dia. Tak besar. Bukan macam. Tapi kalau nak kira zaman lain ni, zaman kita hari ni, maka buat di masjid lebih aula untuk Madinah. Kenapa? Sebab padang tempat musalla tu kecil dah jadi. Ni masjid sangat luas. Masjid Haram Mekah ke Madinah ke luas. Luas pelik. Dah. Manakala salajut tinggal selipar tu tak ingat tempat letak, pagi esok hari tak jumpa kan. Baiklah. Jadi orang perempuan haid hadir untuk dengan nasihat dan menghadiri perhimpunan raksasa, kata orang, perhimpunan perdana tahunan di tempat solat. Jadi Nabi SAW dia solat dulu, kemudian dia khutbah, dia bagi nasihat. Selesai daripada nasihat umum laki-laki dan wanita, Nabi pergi ke tempat muslimat. Sebab apa? Ikraman lahunna. Nabi nak memuliakan wanita, dia buat nasihat khas. Kita pun kena ada juga. Kuliah khas muslimat kena ada. Kan? Baru dia mudah nak tanya soalan, dia nak bincang-bincang. Ialah setengah orang ni malu nak tanya direct depan ni, nak tanya. Jadi kalau ada pokok dia saja rasa suka sikit. Berani sikit kan? Isu yang ketiga di antara poin utama yang Nabi kita bagi tahu nasihat dia, wasiat dia kepada muslimat, Nabi kata apa? Ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna. Wanita semua sedekah banyak. Allahu akbar. Ketika itu dengar katanya, dalam riwayat lain kata habis ada hak bawa gelau lengan, tak. Maknanya dia orang ni cepat segera sedekah. Sebab bersedekah itu banyaklah kelebihan dia, pahala dia banyak. Nanti kita cerita banyak tempat lain lah pula kelebihan sedekah. Yang penting kita nak cerita ini isu tajuk perbahasan kita ni. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi sedekah ini, hadis ini riwayat Tirmizi dan lain-lain. Ada katanya sebagaimana api air yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah ni memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla sebagaimana air padam api. Allahu akbar. Jadi siapa dia nak? Maka waliza sara'atin nisa, wanita ni pakai sedekah belaka. Ada hak cincin bagi cincin, ada hak gelai bagi gelai. Yang pentingnya hak mana ada dia ada tu bagi belaka. Wa kana Bilalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajma'u sadaqat minan nisa. Bila nya ambil kain pakai letak situ, kutip bagi-bagi orang wanita sedekah. Daripada pakaian dia, daripada perhiasan dia, emas dengan perak, habis pakai capak belaka. Nak bersegera. Bila dengar Nabi kata sedekah, bismillah, selalu. Tak ada klik mikir tengok rumah, nak tengok model lama, model baru. Kita ni kan nak bagi sedekah, kita pilih model hak lah sekali. Orang tak pakai dah zaman lalu, enggak sedekah, orang lain tak nak pakai juga. Baiklah. Yang keempat, Nabi sebut kenapa dia suruh galak ke sedekah. Satu lagi isu Nabi tengok dalam neraka ramai wanita masuk neraka. Jadi bila dengar wanita ramai masuk neraka, menimbulkan persoalan, tanda tanya, cemas. Orang panggil gawat di kalangan muslimat ni, kenapa? Oh, takut. Orang-orang beriman. Orang yang iman tak kuat, masuk neraka 3-4 hari. Pas kita keluar balik, hai sedap ke dia. Saya dah pesan 5 orang ustaz, kalau tak jumpa dalam syurga, cari saya di neraka. Buah besar. Ni ada setengah orang macam ni perangai. Jumpa ustaz asyik dia pesan, ustaz jangan lupa cari saya. Kata cari mana? Nulah. Maksudnya dari neraka. Kata awak ni macam nak pergi neraka yang mu ni. Orang tak bercakap lagu tu. Orang tak bercakap benda pelik gitu.
Jadi bila dengar ni menimbulkan soalan, terus dia tanya, walima ya Rasulullah, kenapa kami ni wanita ni ramai masuk neraka? Kenapa? Maka Nabi jawab, dua sebab. Tanda muslimat tu tanda boleh. Nabi jawab dua sebab. Dua sebab ni masuk neraka. Jadi ingat, jangan umum semualah. Bukan semua wanita tak baik. Yang pertama, tukthirnal la'na, banyak melaknat, mulut celupa kata orang, mulut laser. Bahasa budak-budak sekarang dia panggil mulut laser. Bahasa orang tua kata mulut lembek. Alah, tak kena sigap, bobel-bobel selalu. Nyopoh lah, maki, laknat, macam-macam kata. Yang kedua, wa takfurnal ashir, mengingkari nikmat yang diberi oleh keluarga. Jadi kalau kita tengok, di sini nampak sangat sebahagian daripada wanita ni banyak melaknat dan suka mengingkari kelebihan yang telah diberi oleh wali penjaga dia secara umumnya ataupun suami secara khusus. Ini ingat ni. Maka orang wanita yang ada masalah jiwa ni, masalah apa ni, suka melaknat. Orang yang dia marahkan ni keluarga dia tu. Allahu Akbar. Marah mak ayah dia, marah suami, macam-macam. Kadang-kadang ayah dia ke, wali dia, adik-beradik dia, kahwinkan dia dengan orang laki-laki yang dia tak apa suka. Ni cerita juga ni. Allahu Akbar. Dia kahwin dengan hak suami, hak tidak pilihan dia. Pilihan dia ni orang lain. Kita kata pilihan dia nama mamak. Ayah dia pergi kira Abdullah. Allah. Dia marah. Kalau tak kena cara sekiranya, pasal orang tua ni tak kerti pilih menantu. Alah. Padahal mamak tu kalau mari bengok lagi pada hak tu. Tapi tak apa, dia hak dia gila. Kira apa, comel semacam. Sedangkan ayah dia nak boleh kau pilih menantu ni dengan puas, kira junjung serih pini apa dah ni. Begitulah suasana duduk mengingkari kebaikan yang dibuat oleh keluarga, yang dibuat oleh anak beranak, buat perangai macam-macam. Ini sebab. Ada ulama kata khusus mengingkari nikmat yang dianugerahi oleh suami. Ini berat lagi ni. Dalam hadis lain Nabi sebut suami dia ni sepanjang masa baik ya dia. Nak apa boleh berlaku. Tiba-tiba mari hujung tahun minta hadiah. Contohlah kita kata. Hujan-hujan ni mana ada duit? Suami kata, nyom ngepek. Sekat kita kahwin dengan awak ni tak boleh benda molek. Ini dia panggil mulut celupa. Padahal penuh dah. Cicing, gelas, sobat, lanjut dah dia punya telinga tu. Nak hak lain pula tak boleh sekali gaknya kata ke suami tu macam-macam. Ini dia panggil yakfurnal ashir. Takfurnal ashir maknanya suka ingkar nikmat yang diberi oleh suami. Sekali tak boleh dia nak, habis. Meletup lalu. Ini masalah. Jadi kita kena berangat-berangatlah muslimat semua. Bukan suami, semua suami kita kaya, hak kita nak tu boleh berlaku. Dan bukan suami kita semuanya bakhil, hak kita nak tu dia tak boleh berlaku, tak juga. Jadi kita kena pandai-pandai. Maka dalam hadis ini dua kumpulan. Sama ada asyir dengan mana suami khas ataupun asyir dengan mana keluarga. Keluarga dia buat pilihan tak kena hati dia agaknya duk mengamuk pak tua kata orang, duk mengungkit lagi waktu. Baiklah. Tak usah duk ungkit. Dia setengah orang lagu itulah perangan. Setakat anak jumpa ni budak muda lagi. Bawa mari anak 3 orang setengah. Wana jadi mari mana setengah? Tahu. 3 orang ni cebek ke kanan ni. Yo. Napa ada pula dalam buku. Mana kita kata 3 orang setengah. Dia kata ustaz doakan saya biar bahagia.
3 orang lebih dah anak tak bahagia lagi. Ini masalah. Rupanya masa nak tidur tu bahagia, lepas pada tu tak bahagia. Jangan buat gitu, main tak bahagia apa 3 orang anak gini. Kita kena terima dah lah, suami dah jadi suami kita. Kita kenal ke tak kenal ke. Kalau sudah diakad nikah, sudah dibuat majlis walimah, sudah dia apa, terima dah lah. Tak boleh dah lah nak main mengamuk lagi, nak main tak ada kasih sayang lagi lah. Macam-macam alasan-alasan yang bodoh yang boleh menyusahkan hati al-ashir keluarga, ini semua perbuatan tidak baik. Duk ikut era nafsu kat gitulah jadinya. Pasal tu Nabi kata kumpulan ni banyak dalam neraka wal iyazbillah. Baik. Isu yang kelima, masalah Nabi kata naqisatu aqlin wa din. Wanita ni kurang akal dia dan agama dia. Macam mana? Kalau kita tengok dari sudut realiti, wanita ramai yang cerdik-cerdik. Kalau kita belajar di sekolah rendah kau jadi cikgu, nampak dalam kelas tu wanita cerdik. Masuk universiti, mengajar di kolej, sama juga. Budak perempuan ni laju dia punya jawapan. Nah, dalam keluarga kita pun adik-adik perempuan, masuk masya-Allah tabarakallah. Istilah orang lain ingat masuk EU lah mudah, masuk EU. Hak jatuh-jatuh tu Allah, kaki yoya banyak. Nak kata apa? Bukan itu maksud dia. Kena betul kepahaman ni. Kalau tidak orang akan hentam balik Islam. Dia kata Islam maksud dianya hanya 2 perkara saja Nabi sebut. Yang pertama asyhadatu fil umuril maliyah. Ketika wanita nak jadi saksi, maka saksi wanita mesti 2 orang, laki-laki sama dengan laki-laki seorang dalam satu tajuk. Tajuk yang kedua masalah ibadat. Kurang agama, yakni dalam melaksanakan ibadat. Kurang di situ. Kita kata kurang dari sudut kualiti. Maka jadi orang perempuan ini kurang akal dia. Maksud dia saat ini apa dia? Maksudnya dalam saksi Allah Ta'ala letak illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Dalam Quran kata rajulun wa imra'atan, seorang laki-laki 2 perempuan. Apa sebab? Kita kena kaji panjang lah dalam hikmah. Kenapa Allah Ta'ala letak 2 wanita, seorang laki-laki dalam bab saksi fil umuril maliyah ini. Kita nak kata Tuhan lah ada hikmah besar. Jadi panjanglah hikmah ni. Jadi kalau kata hikmah ni macam-macam, orang perempuan ni dia mengandung lah, dia mabuk lah, dia macam-macam cerita. Kalau tengah duk mabuk wek-wek nak jadi saksi, tak apa nak jadi tu. Tak apa nak ingat. Dia duk ingat ke dia ingat ke pening dia ya. Jadi ada seorang wanita lagi tolong bantu dia. Jadi adalah halah tersendiri yang Allah SWT yang maha bijaksana, yang maha mengetahui telah meletakkan kaedah ini supaya kita laksanakan. Tengok dalam wamra'atan. Jadi kita tak boleh nak suka-suka kata Allah Subhanahu Wa Taala ni apa ni? Diskriminasi wanita. Tidak ada diskriminasi. Tengok dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 282. Tengok. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Laki. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumul ukhra. Tanda suratul Baqarah ayat 282. Ini jelas. Ini Quran yang memisahkan. Bukan kita sendiri, bukan Nabi yang mengatakan wanita itu kena pakai 2. Al-Quran sendiri. Baiklah. Jadi kalau kita nak muqaranah dengan kecerdikan, Nabi tak kata wanita cerdik, kurang dalam isu ni. Habis agama pula macam mana? Agama tu bukan makna wanita ni tidak warak, wanita ni tidak takwa, wanita la. Bahkan ramai wanita lebih takwa daripada laki-laki, wanita lebih warak daripada suami, ramai. Cuma dari sudut melaksanakan ibadat, wanita kena terima hakikat. Semenjak dia balik dulu,
Berapa dia balik? Kalau kita orang Melayu ni lewat sikit, Arab ni cepat. 9 tahun tu balik dah dia. Pasal negara-negara dia panah ni cepat balik. Cepat mari haid. Kan? Kita lambat sikit. Maknanya daripada umur dia balik, umur 12 ke umur 13 ke balik, siapa ke dia pencen? Dia panggil menopause. Umur berapa menopause ni? Berapa? 50. 55 ada. Berapa makcik menopause? Kau tak boleh beranak dah. Tak ingat dah dia apa juganya. Tak ada ingat. Mana sekitar 55, 60. Maknanya selagi tak tidak tamat haid dia, ada hak cuti seminggu, ada cuti 10 hari. Mazhab Syafi'i ni sampai 15 hari ada cuti. Mana tak semaya 15 hari sebulan. Kuranglah dari sudut pelaksanaan agama dia. Itu maksud dia naqisatu aqlin wa din. Kurang agama di sini mana dari sudut pelaksanaan. Jangan kata wanita ni kurang agama. Hadis ni ada suami salah guna ni. Dia balas dengan bini enggak, dia kata lalu, padahlah ramai lain ngakau pokmu ni. Maksud tak? Dia teh hadis ni kok tu. Padahlah pok dia ramai ngakau pasal jenis mulut jawab. Sedap. Agama kurang pokmu ni. Nabi kata, agama kurang bukan maksud kurang agama tidak takwa, tidak warak, maksudnya pelaksanaan ibadat itu slow. Sebab dia tak boleh sembahyang. Tak boleh qada, tak payah qada, tak boleh start sembahyang 10 hari, 2 minggu, tidak ada qada. Sedekah terus. Gugur terus bagi dia. Allahu akbar. Suka wanita. Wanita suka tak boleh sembahyang. Suami dia pula tak apa suka. Kau lagu mana? Suka juga. Bila tu orang Arab dia gurau, dia kata, berapa binimu? Seorang. Dia kata, mu mari haid sekali dengan bini dia. Hanya palu dia gitu. Tu main tu Arab. Arab ni bini seorang kurang. 2, 3, 4 tu. Bau kemah. Itu budaya dia. Pak kita ni kalau ada hak dua gak, kalau jajah hak tu dia. Dua dia tu. Pelik sangat hak dua ni. Nah, Allah. Kadang-kadang hak dua tu kok meniku takut ke bini. Nusuk pak tua apa ada kok. Baik. Lepas tu lagi kita kata kalau siapa-siapa nak kahwin 2 ke 3, jangan dia menusuk. Biar bini pertama tu baru dia tukar kipas atas petah tu. Baru ku hati. Ni kok Allahu akbar. Menipu hang siang malam nyanyo. Bolah marah ke gua ada bini. Baik. Jadi jelaslah kepada kita maksud kurang akal dan kurang agama dari bab syahadah dan dalam bab pelaksanaan ibadat. Baik. Kita pergi kepada yang ke-6. Jadi oleh kerana perempuan ni Allah Ta'ala sediakan untuk dia rahim. Allah Ta'ala buat ada body dia tu dengan dengan cara-cara hidup dia tu. Body dia sendiri tu dia panggil fatinatun. Fatin maknanya boleh menggoda orang lelaki. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita hijab. Orang perempuan ni kena berhijab. Jangan duduk dedahkan dia punya aurat dia, kecantikan dia comel. Pasal dalam fiqh mazhab Syafi'i sendiri, orang perempuan cantik ni kena tutup muka. Pakai purdah. Ada kata wajib wanita ni pakai purdah. Dalam fiqh kita, tapi kita ambil hak mudah-mudah ya. Kau boleh buka muka dengan tangan. Hak ni pun telajak juga. Kadang-kadang bukan sakat tangan, pak betis, pak bahu, pak lengan buka lagi. Bukan sakat 2 tangan. Itu salah kita. Maka di sini para wanita diminta supaya menutup aurat, pakai pakaian molek-molek. Sebab apa? Sebab tengok Nabi kata, azhaba li lubbir rajuli, wanita ini boleh meruntuhkan kecerdikan laki-laki. Orang laki-laki cerdik, nyogoda wanita jadi bodoh. Ada juga. Cerdik dia. Pakak besar. Baloh rumah tangga. Bini dia muda lagi, anak pun kecil. Duk gila nak menikah dengan makcik janda tua ni. Pasal nyok kaca dia ni. Laku. Ada juga lagi tu. Kan? Jadi kita kata hak cerdik-cerdik pun jadi bahaya. Laki-laki hak nampak warak pun syekh kita kata tak. Sekali mari wanita, mari al-mar'ah jamilatun, penuh jana juga. Na'udzubillah. Ya betul kita minta perlindungan Allah SWT daripada itu. Maka Nabi kata tak ada lah orang yang boleh meruntuhkan laki-laki yang cerdik
laki-laki yang baik-baik lain daripada godaan wanita. Pasal itulah ulama kata la tujadu imra'atun daminat matun mutlaqan. Tidak ada wanita itu huduh semata-mata, tak ada. Tak comel dia ni. Dari luar, no. Hidung kepek, mata sepit, contoh kita kata. Tak kenal aku. Kita tak kenal. Orang lain mari, minyak tak mudah belagak dia. Allah berjalan dua tu pun belakang kepik berjalan. Kita kata, nak dia tu gini. Kadang-kadang kita tengok orang, tak sesuai. Comel suami jauh nah. Tapi cara dia berjalan dua tu, macam belangkas kata orang. Maknanya jamal, kecantikan orang tu nisbi. Kita tak boleh nak kata. Orang kata hudu, orang lain kata comel. Diceritakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang ni kata kalau dia menikah bini hudu, cerai, jatuh talak. Dia pun sudah kahwin. Biasa orang zaman dulu bukan apa, lah ni mengorak pergi jalan kat sini. Sudah nikah tu baru jumpa molek dengan isteri. Kita tengok, tak comel. Dia pun tak berani lah nak duduk dengan bini ni, takut jatuh talak. Pergi jumpa dengan imam, dia kata, imam, aku kata kalau bini aku huduh, jatuh talak. Tapi aku suruh huduh. Jatuh ke tak jatuh talak? Mu kata ke tak jatuh? Cerak tak kata, cuma saya duk mikir. Kata imam, tak jatuh talak. Sebab kalau kamu kata huduh, aku pergi tanya orang lain. Ada ke tak ada orang nak dia? Ada, ramai ada orang minat dia. Cuma dia kena yang saya sebab saya jauh. Ada? Ni kata. Maka kata imam, likulli saqitatil laqit, setiap benda jatuh ada orang ambil. Betul tak? Kita ni kalau siapa jatuh, baru pada raya kutip. Sama juga orang perempuan. Kalau orang perempuan kita kata huduh, orang lain kata comel, yang ambil demo, dia kata apa? Maka yang penting di sini, hazzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita larang daripada tengok pada wanita, jangan kelih dua kali. Tengok sekali tak apa, tengok yang kedua kena dah tu. Sebab syaitan masuk. Pasal itulah Nabi sallallahu larang la yakhluwanna rajul bimra'atin, jangan laki-laki itu berkhulwat dengan wanita. Berkhulwat ni duduk dua-dua, tak ada orang lain. Sebab syaitan akan jadi yang ketiga mari duduk bisik. Tak ada orang ni. Dia apa jinak dengan mu tu? Habis. Na'udzubillah. Baiklah. Kita pergi kepada yang ketujuh. Haram bagi orang wanita haid dengan nifas itu, yang pertama tak boleh puasa. Puasa wajib ke puasa? Saya nak puasa tahun ni malah qada ni. Lepas raya ni sibuk. Mari haid. Puasa dia mari siap dah, siap. Nak buka puasa siap dah. Beli bazar 3 kali pergi beli barang. 10 minit lagi nak masuk waktu maghrib, pak mari haid. Habis puasa batal dia gitu. Kena qada juga sehari. Allah. Toknya tunggu dah dia ni, tunggu orang abang maghrib dah. Kalau orang azan maghrib Allahu akbar Allahu akbar, keluar haid, tak apa. Cukup puasa dia jadi. Ingat molek. Yang kedua, tak boleh solat semaya sunat kau, semaya fardu kau, tak boleh berlaku. Allah Ta'ala gugurkan bagi wanita itu salat dan tidak ada qada. Allah suka. Aju tanya wanita, suka ke tak payah qada maya? Suka. Ada. Tapi tua-tua ni tak sedar. Nak semaya dah pula. Moga tak lama nak mati dah. Yang ketiga, tanda. Tak boleh al-wat'u, tak boleh wati. Mana tak boleh berlaku jima, suami isteri tak boleh. Ini bahkan ulama kata, siapa dia buat juga, dia kata halal, orang ni kena jatuhkan hukuman had. Tapi kalau dia buat, dia tak kata halal, cuma dia maksiat, neraka, itu dosa. Yang keempat, tak boleh tawaf di Baitullahil Haram. Panjanglah cerita tawaf ni. Ada sikit-sikit khilaf tu, tak apa. Yang kelima, tak boleh sentuh mushaf Quran, tak boleh sentuh. Kalau kita pegang Quran yang kita belajar Pimpinan Ar-Rahman itu banyak terjemahan, itu dibenarkan. Itu tidak mengapa. Masalah baca Quran. Baca Quran boleh ke tak boleh? Wanita haid baca Quran, jadi para ulama, keramai ulama mengatakan tidak boleh.
Kecuali ulama yang mengatakan kecuali itu, ba'dul ulama mengatakan kalau dia tu muallimah. Muallimah ni dia guru. Kalau dia tak mengajar, habis 2 minggu tak mengaji Quran belaka. Jadi boleh dia mengajar. Dia guru kan, guru di sekolah ke, guru di masjid ke. Kalau tidak pernah lah kita, mana cuti 2 minggu, ustazah huzur. Suka anak murid. Nah. Sekarang ni ada guru baru pula. Nama dia Pen baca Quran. Pen baca Quran. Ada guru ustazah baru. Mana kita tak Pen sini, ayat mana nak, dia pun baca, kita ikut ya tu. Mana kalau sekali-sekala bagian lah, kalau ustazah ni uzur haid, elok dia beli Quran yang ada pen ni. Nah, dia ngajar anak murid dia, tak betul tu, lah salah. Dia boleh betul dengan pen. Dia letak situ, pen membaca. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala. Jadi ada alternatif. Ada alternatif. Jadi guru mana ya benar-benar khilaf. Jadi kalau kita boleh elok daripada khilaf itu lebih baik. Baiklah. Ada kata wanita tak boleh duduk lama dalam masjid. Ada khilaf kat situ. Kalau setakat nak lalu duduk sekejap, ada masalah, boleh. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan yang ke-8. Apakah itu haid? Haid itu maknanya darah yang keluar daripada kubul mar'ah ketika dia sihat. Panjanglah cerita haid ni. Bukan sebab beranak, bukan kerana penyakit, tapi haid ni orang tak panggil penyakit. Dia mari setiap bulan. Bahkan kalau wanita hak muda tak mari haid pula, kita cari ubat pula. Orang dia kata budak ni tak ada haid. Jadi masalah. Jadi cerita haid ni panjang. Ana tidak nak hurai di sini sebab ana dah hurai panjang dah. Cerita haid ni dengan istihadah, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut kuliah ana di Masjid Bandar Kuala Krai. Dalam kita syarah kepada kitab, nama dia Bahrul Mazi, Lautan Madu. Dalam kitab ni masya-Allah detail. Syekh Al-Marbawi Muhammad Idris rahimahullah detail dia punya cerita perbahasan tentang haid, tentang istihadah, panjang sekali. Tuan-tuan boleh ikut program kita di sana ataupun tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Kalau nak ringkas sikit, tengok dalam syarah kita kepada kitab Al-Mu'tamad dan kitab Al-Fiqhul Manhaji. Yang pentingnya haid ni biasanya 7 hari. Biasanya 10 hari. Dalam mazhab Syafi'i tak lebih daripada 15 hari. 15 hari tidak lebih. Adapun suci di antara 2 haid tak ada had. Kalau tak mari haid, suci dah dia tu sampai bila-bila pun. Baiklah. Yang ke-9 dia panggil nifas. Apa dia nifas? Iaitulah darah yang keluar daripada wanita dengan sebab beranak, dengan sebab bersalin. Mana mazhab Syafi'i kata selagi tak keluar anak belum nifas lagi. Kalau dia kembar 4 orang dalam perut dia, keluar yang pertama belum nifas. 2, 3 habis 4 baru nifas. Itu dia panggil darah nifas, mana darah selepas wanita itu mengeluarkan anak. Jadi alhamdulillah sekarang ni tak kira lah anak tu hidup ke mati ke, yang penting keluar darah daripada rahim dia. Maka dalam fiqh kata sepanjang darah nifas tu 40 hari. Fiqh Syafi'i kata 60. Fiqh orang kapur kitanya dia tak semaya lagi tak ikut 40 hari. Lah salah gitu. Ada orang, saya kalau saya bersalin beranak kah, tunggu 60 baru semaya. Tak boleh. Dia boleh berhenti solat selama ada darah. Contohnya 25 hari beranak, kering darah, kena semaya dah. Kena semaya dah. Masa tu mak dia kena comor ubat-ubat, jamu-jamu yang bau busuk, baru tu laki tak mari dekat. Sebab dia darah berhenti, boleh semaya, boleh berlaku dalam hari pun. Dia kena mari tabaan. Boleh solat, boleh cik abang. Habis tak ada patah ada tu. Pasal tu lah orang tua dulu ke dia patah, dia pakar macam-macam ke anak dia ni makcik. Takut tu laki mari duk mengacar tak cukup 100 hari. Dah. Makan ikan kering lah. Hak kita peliknya zaman makan ikan kering dulu.
Zaman tak ada jamu-jamu ni, nyo beranak siapa 15 orang boleh beranak. Mana mocik-mocik kita ni berapa anak dia? Tanya. Suka dengar. Zaman kita ni berapa anak? 3. Berapa anak? 5. 5 tu slow je jawab. Malu kau orang dia kata. Malu apa? Macam-macam manusia. Baiklah, yang terakhir dan tajuk kita ni, mana apabila darah itu melepasi waktu yang ditetapkan dalam fiqh Syafi'i 15 hari ataupun 60 hari nifas, maka itu dia panggil darah istihadah. Tamatlah perbincangan kita. Anda tak nak ulang panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita dalam bab ini sudah banyak kali didetailkan dalam fiqh manhaji, fiqh mu'tamad dan juga bahrul mazi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.